sekali lagi kita berjumpa malam ini dalam segmen Sembang Sihat bersama nutritionist, dan malam ini turn saya untuk berkongsi kepada anda semua tentang satu tajuk. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar, mungkin ada yang pernah dengar tapi tak tahu apa benda dia. Mungkin ada juga yang memang ada penyakit anemia ni. So boleh tak kalau saya nak minta, kalau boleh, mana yang tahu apa itu anemia, komen satu dekat chat, dan ataupun lebih menarik lagi, kalau siapa yang ada sendiri masalah anemia ni, boleh tak kongsikan dengan semua, type 2 dalam chat. Nanti saya tengok kod-kod ada yang ada, menarik sikitlah perkongsian kita malam ini. Okey, so alhamdulillah kita berjumpa lagi malam ini, dan saya rasa ini first time kita jumpa untuk lepas Syawal. Kalau sebelum ni kita jumpa masih lagi dalam bulan Ramadan kalau saya ingat. So hari ini kita dah pun masuk ke bulan Syawal. So ini pertama kali kita jumpa. So jom kita dengarkan apa yang saya nak kongsikan kepada anda semua pada malam ini tentang satu penyakit anemia yang mungkin tak se-famous penyakit lain macam contoh macam kecil manis, darah tinggi, kolesterol. Anemia ni pun ada juga, common juga sebenarnya, tapi kurang disentuh dan mungkin tak pernah disentuh sebelum ini. Malam ni saya nak kongsikan dengan anda semua. Okay, saya nak check kejap dekat chat. Ramai yang pernah dengar satu. Tapi tak ada lagi yang komen dua yang ada masalah anemia ni. Alhamdulillah sihat. Okey, so kita sambung. Okey, so ini adalah flow apa yang saya nak sentuh pada malam inilah. Sedikit sebanyak poin-poin yang saya akan kongsikan dengan anda semua. Okey, so sebelum itu saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Syawal dan selamat Hari Raya Aidilfitri, serta saya nak menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf kepada avalian semua sekiranya ada tersalah cakap ke, tersilap bicara ke di sepanjang perkenalan kita selama ini. Walaupun mungkin kita tak pernah lagi jumpa secara face to face offline sebab kan keadaan sekarang ni, tapi kita dah banyak kali berjumpa dalam platform Zoom. So saya ingin memohon maaf lah sekiranya ada salah silap selama ini. So selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua. Ni gambar lama ni, masa ni dapat lagi duit raya. Sekarang ni duit raya pun tak dapat, jumpa orang pun tak dapat. Okey. Ada tak yang dapat balik kampung? Ada tak yang curi-curi balik kampung, ataupun ada yang tak ada izin tapi nak juga balik kampung, ataupun ramai yang macam saya pagi Syawal tu kita dengar takbir tapi dia punya feeling tu sangatlah sendu, sangatlah syadu. Kenapa? Sebab raya kali ni disambut dengan begitu sederhana sekali lah, sedih je kan. Kalau macam saya beraya di perantauan tanpa keluarga, yang ada pun hanyalah housemate, so dia punya feeling raya tu tak sama seperti sebelum-sebelum ini. So itulah, nak buat macam mana, kita semua perlu melakukan suatu pengorbanan ya. Dalam PKP ni tak boleh nak balik kampung kan. Okey, tapi tak apa, insyaAllah kemungkinan kita doalah sama-sama raya haji kot, insyaAllah kita dapat balik ke kampung. Okey, so teruskan lagi. Apakah itu anemia? Kita dah masuk kepada agenda utama. Apa itu anemia? Okay. Anemia ini sebenarnya adalah satu jenis penyakit di mana keadaan badan kita ni dia tak cukup sel darah merah. Sel darah merah ni sebenarnya ada satu benda, iaitu hemoglobin. Bila anemia ni berlaku, bila kita tak ada cukup darah merah, kita tak cukup hemoglobin. Bila tak ada dua benda ini, menyebabkan satu perkara berlaku. Badan kita tak mempunyai oksigen yang cukup. Kenapa? Sel darah merah ni tadi yang membawa oksigen ke seluruh tubuh badan, ke seluruh tisu, yang membolehkan kalau cukup oksigen barulah badan kita boleh berfungsi dengan sebaiknya. So penting juga sebenarnya masalah anemia ni, kalau kita ambil ringan mungkin bahaya. Sebab itulah saya cakap tadi, anemia boleh membawa padah. Okey.
So siapa sebenarnya yang terkesan dengan masalah anemia ni? Bukan semua orang yang terkesan. Sebenarnya masalah anemia ni lebih uh, terkesan kepada golongan-golongan wanita. Saya bukan nak cakap golongan lelaki tak kena anemia ataupun tak ada langsung masalah anemia, ada juga. Tetapi dia lebih banyak kita tengok dalam golongan-golongan wanita. Golongan-golongan wanita yang macam mana? Kalau anda boleh lihat, yang pertama golongan wanita yang mengandung. Kenapa? Risau pula kan. Kut ada yang tengah mengandung sekarang risau. Salah pula tiba dia cakap wanita mengandung ni. Sebab bagi mereka yang mengandung, kita tahulah bagi orang yang mengandung kan ada bayi dalam kandungan. So kita badan pun dah berdua. So kita punya keperluan dalam badan tu bukan setakat keperluan dari segi sel darah merah, zat besi, keperluan-keperluan nutrisi yang lain secara amnya pun memang meningkat. So bila meningkat, tapi badan kita tak cukup supply. So kuranglah sel darah merah dekat situ. So bila kurang, jadilah dia dapatlah anemia ini tadi. Yang kedua, golongan remaja perempuan. Kenapa remaja perempuan? Sebab remaja perempuan ini kebanyakannya terlalu menjaga pemakanan. Jaga pemakanan je lah, sebab tengok K-drama banyak sangat kan. Bila tengok K-drama tu pula semua badan cun-cun, kurus-kurus. Kita pun ikutlah juga cara makan macam diorang sebab nak kurus. So bila kita kurang ambil makanan yang berkhasiat, lebih-lebih lagi dari segi zat besi, sebab kita bercakap dalam konteks anemia ini tadi. So penting zat besi itu untuk cukup dalam pemakanan harian. Yang ketiga adalah golongan wanita yang dewasa pula. Golongan wanita yang dewasa boleh mendapat anemia disebabkan kedatangan haid setiap bulan. Perempuan kan bagi mereka yang masih datang period setiap bulan, yang keluar tu kan darah kan. So bila darah keluar, masa saya cakap tadi anemia itu jadi bila kita kurang sel darah merah. Bila period kan darah keluar. So kemungkinan sel darah merah dalam badan itu akan kurang sedikit ketika datang bulan itu. So bila kurang sel darah merah, terjadilah anemia. So begitulah sebabnya kenapa tiga golongan ini lebih dan mudah terkesan dengan anemia. Harap boleh faham dengan penjelasan saya. Okey, so kita teruskan fakta menarik tentang anemia. Dekat Malaysia, ada 32% golongan wanita dalam lingkungan umur 15 ke 49 tahun. Kenapa umur ni? Kerana dalam lingkungan umur ini adalah di mana golongan wanita berada umur reproduktif. Maksudnya kalau dari segi perubatan, 15 ke 49 ini adalah umur yang terbaik di mana perempuan kalau nak nak kahwin, nak ada anak, dia punya reproduktif paling terbaik dalam umur inilah. Kalau keseluruhan rakyat Malaysia pula, terdapat 21% rakyat Malaysia yang menghidap anemia. Yang keseluruhannya termasuk lelaki dan perempuan lah. Kalau perempuan sahaja 32%. Tinggi kan? So dalam kalangan wanita 15 ke 49 tahun, anda boleh tengok dalam 5 orang, seorang daripada mereka adalah penghidap anemia. Bayangkanlah kalau dalam satu rumah, kalau ada 5 orang anak perempuan termasuk ibu dia, mungkin salah seorang menghidap anemia. Dan kalau dalam rakyat Malaysia, dalam 10 orang 3 dapat anemia. So sebenarnya kalau dalam peratus tinggi juga sebenarnya, lebih kurang 30%. 30% tu kalau kita cakap dalam konteks perubatan, dalam konteks berapa orang yang ada penyakit, tinggilah 30%. Sebab kalau boleh kita nak kurang daripada 10%. Okey, so macam tadi, siapa yang terkesan, siapa yang berisiko. Orang yang pertama berisiko untuk mendapat anemia adalah orang yang kurang sumber zat besi dalam makanan harian. Bila terlalu mengawal pemakanan, sumber zat besi itu tadi pun secara tak langsung kurang. Yang kedua, kehilangan darah. Kehilangan darah melalui apa? Melalui period, melalui kalau aksiden. Bila aksiden, kalau ada berlaku pendarahan pun boleh ada risiko untuk mendapat anemia juga. Dan yang ketiga,
golongan-golongan ibu yang mengandung. Kerana apa? Keperluan badan ketika mengandung je lebih daripada keperluan badan ketika waktu biasa. So keperluan lebih tapi yang ambilnya kurang, berlakulah anemia. Seterusnya, apa komplikasi-komplikasi yang orang penghidap anemia ini boleh dapat? Secara amnya, secara umum, general, 3 komplikasi utama. Ialah bila anemia, kita punya sel darah merah kurang. Sel darah merah kurang, oksigen pun kurang. Bila oksigen kurang, kebolehan organ-organ dalam badan untuk berfungsi dalam tahap yang optimum menjadi rendah. So, organ-organ yang berfungsi untuk menjaga sistem imun kita pun menjadi lemah. Lebih-lebih lagi dalam musim-musim COVID ini kan, kita sangatlah perlu menjaga imun kita supaya berada pada tahap yang sangat hebat, sangat kuat. COVID datang pun tak ada apa masalah. Okey, komplikasi yang kedua, kegagalan jantung. Macam mana? Jantung, dia tak dapat mengepam darah. So, jantung kita tak berfungsi dengan baik. Kita punya risiko untuk berlaku masalah yang lebih serius seperti oksigen tak sampai ke otak, boleh stroke dan sebagainya pun lebih meningkat. Dan komplikasi kesan yang ketiga adalah kemahiran motor dan kognitif kita terjejas. Bila ada anemia ini, mungkin kita tak nampak kesan kognitif ni dalam jangka masa yang pendek. Tetapi dalam jangka masa yang panjang, kalau saya ambil contoh, kalau seorang kanak-kanak wanita, remaja perempuan, kalau dia ada masalah anemia yang berlanjutan, kemungkinan ada masalah dari segi akademik. Kalau dia punya dari segi result akademik tu mungkin tak terlalu cantik, tak terlalu baik. So boleh improve, salah satunya dari segi kita kawal pemakanan, ambil makanan yang lebih sihat supaya kita tidak ada masalah anemia ini tadi. So ini adalah komplikasi yang umum yang umum. Saya pergi lebih detail kepada komplikasi kepada ibu mengandung pula. Sebab anemia ni lebih perlu dirisaukan kalau anda ada masalah anemia. So ibu-ibu mengandung kalau ada kat sini, kena dengar dengan lebih fokus. Kesan yang pertama, baby yang dalam kandungan tu tadi bila dia lahir, bila dia keluar, baby tu tadi dah pun meninggal dunia. Kita panggil dia kematian semasa lahir ataupun dalam English stillbirth. Maksudnya baby tu tadi dalam perut pun dia dah meninggal sebenarnya sebab keperluan tak cukup. Nutrien dalam yang disalurkan kepada kandungan tu tak dapat disampaikan. Dan kedua, kalau bayi itu lahir juga selamat dilahirkan, masih hidup alhamdulillah, tapi mungkin bayi itu dia preterm ataupun pramatang. So bila bayi yang dilahirkan adalah bayi yang pramatang, risaulah sebab bayi itu tadi dia dalam keadaan yang sangat-sangat fragile. Kalau bayi yang cukup term pun, yang cukup bulan, dia punya keadaan memang fragile sebab bayi. Kalau yang pramatang lagi extra fragile kerana organ-organ yang penting seperti jantung, paru-paru, buah pinggang masih tidak terbentuk, tidak dapat develop secara sepenuhnya. So dia punya peratusan untuk survive agak masih lagi 50-50. Tapi dan perlu diletakkan dalam kita panggil incubator lah. Kalau tengok dekat sini, baby ni tadi macam-macam tube, macam-macam kabel perlu disambung sebab kita nak support baby tu tadi. Yang ketiga adalah bayi itu lahir dengan berat yang rendah. Ini adalah salah satu masalah yang common sebenarnya. Baby yang lahir tu dia tak cukup berat. Cukup bulan dah. Hidup lagi alhamdulillah, tapi tak cukup berat pula. So macam mana? Perlulah top up dengan nutrien yang sepatutnya. Okey, so kita teruskan. Apakah tanda-tanda dan gejala yang anda perlu perhatikan sekiranya anda risau dan khawatir ada anemia atau tidak? Ini antara simptom-simptom yang common, yang famous kalau anda ada anemia. Yang pertama, anda akan rasa lesu dan keletihan sepanjang masa. Kalau dalam sehari tu kan, tak kisahlah hari tak mendung pun, panas terik pun, tapi kita still rasa lesu, still rasa penat setiap masa. Dah makan,
dah top up energi tapi still rasa penat juga. Yang kedua, pening dan sakit kepala yang berlarutan. Kepala ni rasa macam berdenyut-denyut, tak hilang-hilang. Itu pun mungkin anda ada anemia. Dan ketiga, yang paling senang, kita pucat. Muka ni pucat tak nampak merah. Dah macam kalau cerita orang putih tu dah macam vampire lah. Kan? Sangat-sangat pucat sebab apa? Yalah bila sel darah merah dah kurang, dah tak adalah merah-merah tu tadi. Jangan jadi putih dah. Putih yang tak sihat lah orang panggil. Okey. So faham Okey, so macam mana nak atasi masalah ini? Jom kita start. Siapa kenal ni? Siapa pula tiba-tiba pakai songkok ni kan? Siapa kenal? Inilah dia Khairul Aming. Khairul Aming saya rasa tak perlulah nak diperkenalkan. Semua orang kenal. Bila sampai je bulan Ramadan, semua orang selain tunggu azan maghrib, kita tunggu video Khairul Aming. Saya pun sama. Lagi-lagi orang bujang, tak tahu nak masak apa, tengok video dia lah setiap hari. Okay, so Khairul Aming di mana tagline? Jom kita start. Kita pun start. Jom, saya share. Okay, so cara nak atasi ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah menerusi makanan harian. Yang pertama, ambil. Yang kedua, ubah suai. Dan yang ketiga, elak. Confuse tak? Apa yang nak ambil? Apa yang nak ubah suai? Apa yang perlu dielakkan? Senang je. Yang anda perlu ambil adalah makanan yang berprotein yang mengandungi zat besi. Okey, so makanan-makanan yang tinggi protein dan ada kandungan zat besi yang tinggi, senang je lah. Daging, ayam, seafood dan juga ni tadi apa ni? Ini adalah organ dalaman, paru ataupun hati, macam-macam organ dalaman. So makanan-makanan protein ni tadi dia memang tinggi dengan zat besi. Senang je. So kalau anda ada masalah anemia, kurang HB, boleh ambil makanan-makanan seperti ini. Tapi kalau vegetarian macam mana pula? Vegetarian kan tak makan ayam, tak makan daging kan? Jangan risau. Ada juga opsi lain. Contohnya, anda boleh ambil pengambilan ke kacang kerana mempunyai zat besi yang tinggi. Tapi ini adalah yang non-heme iron. Heme iron dan non-heme iron ni apa? Dia adalah sejenis zat besi yang berbeza. Dua-dua pun penting untuk mengatasi masalah anemia. Kalau yang atas tu, dia lebih kepada animal base. Dia base kepada haiwan. Kalau yang bawah ni pula, dia base kepada tumbuh-tumbuhan, plant base. So, kalau vegetarian boleh ambil yang bawah. Kalau yang tak vegetarian boleh ambil yang atas. Kalau yang lebih baik, lebih afdal, boleh ambil dua. Bila ambil dua-dua, insya-Allah kita tak ada masalah kurang HB, kurang sel darah merah. Okey, so ini apa yang anda perlu ambil yang pertama. Yang kedua adalah ubah suai. Kita alter sikit apa yang kita nak alter supaya kita punya serapan, daya penyerapan zat besi itu tadi lebih baik, dapat diserap dengan lebih dalam darah. So tips dia kita perlu ubah suai sikit cara pemakanan kita. Contoh kalau macam tadi saya cakap ambil protein. Macam daging, ayam. So daging dan ayam ini tadi bila kita dah makan, lepas dah settle makan, kita ambillah buah pula. Buah macam mana? Buah yang tinggi dengan vitamin C. Seperti, ingat lagi tak sebelum ni saya pernah share jambu batu. Dekat sini saya nak tanya. Ingat lagi tak buah mana yang paling tinggi dengan vitamin C? Kalau anda boleh ingat, boleh tak kongsikan jawab dekat dalam chat, nanti saya tengok betul ke tidak. Kot lah masih ingat lagi kan? Alhamdulillah. Ada tak ingat? Jambu batu, bagus. Senang sangat. Alhamdulillah ingat lagi yang saya kongsikan sebelum ni. Okey, so jambu batu memang tinggi dengan vitamin C. So contoh masa cakap tadi, kita makan lunch ataupun dinner, kita dah ambil ayam, kita dah ada daging ataupun ikan. Bila dah settle makan lauk dan minum air, lepas tu boleh ambil buah ataupun kalau tak suka makan buah, sayur-sayuran pun tinggi juga dengan vitamin C sebenarnya. Contoh macam kat sini ada kailan, ada kangkung dan juga sawi. Bell pepper ataupun dalam Melayu lada benggala tak silap kan. Kalau dalam English bell pepper ataupun capsicum. Kiwi boleh, longan pun boleh. So ini adalah sumber-sumber yang kaya dengan vitamin C. Kalau kita makan sumber-sumber vitamin C ini tadi,
zat besi ataupun iron dapat diserap dengan lebih baik. So dekat sinilah yang kita perlu ubah suai sikit. Kita trick sikit je untuk make sure iron, zat besi dalam makanan tu tadi dapat diserap masuk dengan lebih baik. Okey, so ini yang kita perlu ubah suai. Yang kita perlu elak pula apa dia? Ada 3 benda sebenarnya yang anda perlu elak. Yang pertama adalah sumber makanan yang ada kalsium. Contoh macam susu, yogurt dan juga cheese. Ramai ingat cheese fat, lemak. Ya betul. Tetapi cheese dia punya kandungan utama adalah kalsium. So makanan-makanan yang ada kalsium tinggi kita perlu elak. Makanan-makanan yang ada, bukan makanan, minuman. Minuman yang ada tannin. Tannin ini adalah jenis fitokimia yang ada dalam minuman seperti kopi, teh, green tea. So tannin ni tadi pun tak elok, kita perlu elakkan. Yang ketiga yang perlu dielakkan adalah phytate. Phytate ni kita nak cari dekat mana ni Daniel? Senang, saya dah bagi contoh. Yang pertama dekat dalam oats, yang kedua dekat dalam barley. Oats dan barley memang tinggi phytate dia. So, bila saya cakap elak, nak elak langsung ke? Salah. Bukan elak langsung sebenarnya. Salah konsep dia. Yang lebih tepat adalah perlu dielakkan semasa kita ambil makanan utama. So, maksudnya macam mana? Confuse pula kan? Jangan confuse. So, contoh tadi saya cakap kalau ambil lunch ataupun dinner, dah ada nasi, dah ada lauk, ayam ataupun daging. Lepas tu kita ambil makan buah jambu batu sebab vitamin C perlu untuk tambah baik penyerapan zat besi. So kalau nak ambil kopi ataupun teh boleh ambil, tapi jangan ambil pada waktu yang sama. Jarakkan sikit. Kalau lunch, dinner makan berat, nasi, lauk, ayam, daging kan. Kopi dengan teh ni ambillah masa yang minum petang ke, minum pagi ke. Yang penting jangan sekalikan. Kenapa jangan sekalikan? Salah kerana bila kita ambil kalsium, tannin ataupun phytate, dia punya zat besi tu tadi, dia akan tidak diserap. Kalsium, tannin, phytate, dia punya fungsi je berlawanan dengan vitamin C. Kalau vitamin C, dia akan menyebabkan iron diserap. Kalau phytate, tak diserap dah. Okey, so ni bila nak elak semasa mengambil makanan yang tinggi dengan kandungan zat besi. Okey. Selain daripada kita ambil ubah suai dan elak, apa lagi yang kita boleh buat? Kita perlu ambil suplemen zat besi. Tapi golongan macam mana yang perlu ambil zat besi ni? Saya nak terangkan sikit suplemen ni. Suplemen ini adalah makanan tambahan. So maksudnya hanya orang-orang yang perlu saja yang perlu ambil suplemen. Dan lebih sesuai dalam konteks anemia ini tadi, sesuai kepada golongan ibu-ibu yang mengandung. So saya pasti ramai yang dah pernah mengandung, dah ada baby kan, dah ada anak kan, mesti dah pernah mengandung. So kalau masa nak mengandung tu ataupun semasa mengandung, kalau pergi ke mana-mana klinik kesihatan, doktor akan bagi ada beberapa suplemen, contoh macam asid folik, zat besi. Kerana apa? Sebab penting untuk kesihatan ibu dan kesihatan bayi. Kerana apa? Keperluan zat besi dalam badan meningkat semasa dalam proses mengandung itu tadi. Kedua, ibu mengandung perlu suplemen zat besi disebabkan sukar tak penuhi keperluan yang tinggi ini melalui makanan sahaja. So kalau makanan je mungkin tak cukup. So kena top up dalam segi suplemen. Yang ketiga, kita nak kurangkan risiko komplikasi kepada ibu semasa melahirkan bayi. Sebab sebenarnya semasa proses kelahiran ni sebenarnya kalau tak ada anemia pun memang ada risiko kan. Ibu yang bersalin tu risiko kepada ibu ada, risiko kepada bayi pun ada. So ada kajian yang menunjukkan bila ada anemia ini, dia punya maternal mortality ataupun peratusan ibu itu untuk tidak selamat ada peratusan tersebut. So sebab itulah ibu yang mengandung kena ambil suplemen zat besi untuk cukupkan keperluan zat besi dalam badan. Yang terakhir, untuk mengurangkan risiko kelahiran bayi yang tidak cukup sifat. Macam saya cakap tadi,
bayi yang tak cukup bulan, bayi yang kurang berat ataupun yang lebih sedih, lebih sadis kalau bayi tu tadi tak sempat selamat pun, dia meninggal semasa dalam kandungan. Okey. Okey. So kita teruskan. Sekejap ya. Ha, ini adalah cara yang terakhir. Ambillah Avil E klorofil. Kerana apa? The best. Memang hebat klorofil ni. Sebab apa? Ada banyak kelebihan dia, tapi saya nak kongsikan 4 kelebihan utama pada malam ini. Ada 4. Yang pertama, klorofil, Avil E klorofil dapat membantu melancarkan proses detoksifikasi badan. Detoksifikasi ni bila badan kita mengeluarkan toksin lah. Sebab apa yang kita ambil, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup udara yang mungkin tak segar, ada elemen-elemen yang toksik di situ. Yang kedua, membantu meningkatkan sistem imun tubuh badan. Macam mana? Macam saya cakap awal tadi, bila kita anemia, kita punya sel darah merah tak cukup. So, terbalik pula, kalau kita sel darah merah cukup, oksigen dapat didistributekan kepada sel-sel dalam badan. So, dapatlah organ-organ itu tadi berfungsi dengan optimal. So, immune system pun berada pada tahap yang sangat-sangat terbaik. Seterusnya, dia dapat membantu memperbaik sel kulit wajah. Sel kulit wajah ni saya rasa ramai yang tertarik kan. Lebih-lebih lagi golongan wanita, sebab orang perempuan biasalah. Memang dia punya dia punya natural untuk nampak cantik. Yang terakhir adalah optimumkan penyerapan oksigen dan nutrien. Ini yang lebih tepat kalau kita cakap dalam konteks anemia ataupun dalam konteks klorofil ini tadi. Sebab bila klorofil ada, kita punya sel darah merah itu tadi banyak dalam darah. Bila banyak sel darah merah, banyak oksigen. So, oksigen dan nutrien dalam badan berada pada tahap yang sangat bagus. Ini dia. Siapa pernah nampak benda ni? Boleh faham tak apa yang saya cuba sampaikan kat sini? So apa yang saya nak sampaikan adalah ini adalah perbezaan komposisi struktur sel hemoglobin dan struktur sel klorofil. Boleh nampak tak apa beza, apa yang sama? Kalau tak nampak saya cakap terus. Apa yang beza sebenarnya satu je. Dia punya center atom yang tengah-tengah tu, nampak tak? Kalau hemoglobin yang belah kiri tu dia punya tengah-tengah adalah Fe ataupun sebenarnya adalah ferrous. Itu besi. Kalau yang klorofil pula dia punya tengah adalah magnesium. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Sebab saya nampak ada yang cakap tak dengar. Boleh dengar tak? Okey, risau aku tak dengar. Saya cakap seseorang kan. Okey, so dia punya perbezaan adalah dia punya yang tengah-tengah tu. So, tak banyak beza pun sebenarnya. Dia lebih kurang sama je. Dan klorofil pula, kalau anda nak tahu, adalah lebih kurang macam darah lah kalau untuk tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan, pokok, daun dia tak ada darah. Nanti boleh merah lah pula kan. Pokok dia punya darah je adalah klorofil yang menyebabkan fotosintesis, oksigen dapat diserap masuk. So, bila kita ambil Avil E klorofil contohnya, bila klorofil banyak dalam, kita ambil lah, dia punya rupa tu lebih kurang. So, kita punya sel darah merah tu tadi dapat dibina dengan lebih cepat, lebih efektif, lebih progresif. So, bila banyak sel darah merah, apa yang berlaku? Okey, so bila banyak sel darah merah, oksigen pun banyak. So, itu adalah perbezaan yang saya cuba nak sampaikan dekat sini. Okey, so selain daripada perbezaan struktur sel hemoglobin dan klorofil, yang kedua adalah fakta menarik, fun fact. Siapa pernah dengar eat your greens ataupun an apple a day keeps the doctor away? Pepatah English ni sangat-sangat famous kalau kita nak dengar dalam, maksudnya dua-dua idioms ni tadi dia bermaksud dari segi konteks perubatan lah, kesihatan. Dia nak suruh kita makan banyak sayur sebenarnya, yang senang faham. So eat your greens ataupun an apple. Apple hijau lah, senang. Kerana apa? Sebab
doktor-doktor ni tadi, dia nak pesan kalau boleh hari-hari makan, make sure ada sayur. Sayur penting kenapa? Lebih banyak hijau dalam pemakanan kita, lebih banyak klorofil dalam badan kita. Lebih banyak klorofil, lebih banyak sel darah merah yang terhasil. Lebih banyak oksigen dapat dibawa ke seluruh tubuh badan. Selain daripada sel darah merah, daripada oksigen, bila kita makan sayur-sayuran, secara amnya, secara generalnya, sayur-sayuran ni tadi memang kaya dengan antioksidan. Antioksidan adalah sejenis bahan kimia semula jadi yang dapat memberikan sifat anti-kanser. So kalau anda nak tahu, satu paket E-klorofil Avil tu tadi, dia bersamaan dengan 1.6 kilogram sayur-sayuran. Banyak tak? Banyak kan? Hebat betul tak? So kalau mana yang takut sayur, tak boleh nampak sayur, kalau dalam pinggan tu nampak sayur terus buang, tak apa. E-klorofil boleh top up sayur tu dalam segi klorofil lah secara khasnya. Okey. Faham Boleh faham tak? Kalau tak faham, mungkin boleh tulis, saya cuba explain lagi sekali. So kalau saya tengok dekat sebelum ni, kalau dekat social media macam TikTok, Facebook ataupun Twitter, Instagram pun ada juga. Baru-baru ni ada viral satu brand minuman klorofil. Saya tak ingatlah brand company mana. So dekat situ dia claim klorofil ni tadi dia viral sebabkan orang perempuan lah obviously. Dia minum sebab nak nak kulit dia flawless. First nak kulit yang cantik, yang kedua dia nak kurus. Tetapi kalau yang brand-brand tu tadi, dia datang dalam bentuk cair, liquid. Macam ni dalam air ni. So kita buka, kita ambil dalam 2-3 titik, masukkan dalam air kosong macam ni, kencang-kencang, lepas tu minum. Berbeza dengan Avil E-klorofil sebab yang kita punya adalah dalam bentuk serbuk, dalam paket. Apa kebaikan dia? Kat sini saya nak kongsikan kebaikan perbezaan antara serbuk dan cecair. Okey. So yang pertama, yang serbuk dia lebih kaya dengan sumber magnesium dan cecair pula dia kurang kandungan magnesium. Magnesium ni tadi dekat mana? Magnesium tadi yang dekat tengah-tengah atom tu lah. Yang dekat sini. Saya tunjuk lagi sekali. Ni magnesium ni. Inilah magnesium dia. So kalau yang serbuk dia lebih tinggi, lebih efektif, lebih bagus. Yang kedua, fungsi penyerapan yang tinggi dan menyeimbangkan darah yang tinggi dengan iron ataupun HB. Kalau cecair pula, dia punya absorption rate dia adalah lebih kurang, rendah lagi. Bukan lebih kurang, sorry, saya nak cakapkan dia rendah sebenarnya. Okey, yang ketiga, yang serbuk dia tak ada bahan pengawet. Cecair pula, dia memerlukan bahan pengawet. Nak tahu kenapa tak? Sebab cecair dia perlukan pengawet untuk tahan lebih lama. Okey, so yang serbuk dia sukar teroksida dan dia tahan lebih lama. Dia lebih kurang yang pengawet tadi. Dan kalau cecair pula dia mudah teroksida apabila kita dah buka dan dia mudah berubah dalam bentuk warna dan juga rasa. Okey, so kalau apa-apa perkara saja kalau dalam bentuk cecair ataupun minuman, bila kita dah buka seal dia tu, penutup ni kita buka seal dia, dia akan mudah oxidize. Dia memang perkara semula jadi yang kita susah nak elakkan. Kalau dah buka memang senang oxidize. Apa-apa pun cecair. Air minuman pun senang oxidize, skincare pun senang oxidize. Kalau serum-serum pernah dengar kan? Kalau serum vitamin C, kalau tak simpan dengan elok, dia mudah rosak, mudah teroksida. Sama lah juga dengan cecair. Bila dalam terdedah kepada cahaya matahari, terdedah kepada udara, misalnya, dia akan mudah oxidize. Dan bila dia dah teroksida, dia akan mula berubah dalam bentuk warna dan juga rasa. So, bila ada berlaku perubahan dalam segi warna dan rasa, dia punya keberkesanan pun menjadi kurang. Dan perbezaan yang terakhir adalah, kalau serbuk lebih mudah
dan bersih dibawa ke mana sahaja. Dan kalau cecair pula susahlah kita nak bawa. Sebab apa? Kadang macam cecair, kan kalau takkanlah kita nak pegang setiap masa kan. Kalau kita pergi makan kat luar contohnya. Tapi nak juga buat air klorofil. So kita simpan dalam, kalau perempuan letak dalam handbag. Klorofil ni pula dah lah warna hijau kan. Dia pekat. Kalau tertumpah dalam handbag tak ke bag mood. Betul tak? Hilang terus rasa nak makan. Hilang dah terus selera. Tapi kalau serbuk, senang je nak tak dalam handbag pun tak payah risau. Kita worry free, kita stress free. Tapi minum pun dapat minum, dia punya manfaat pun kita dapat. So serbuk adalah lebih bersih dan mudah dibawa. Okey, ada sebarang persoalan tak? Saya nak tengok sekejap ada tak orang tanya apa-apa sebelum saya pergi ke testimoni. Okey, bacaan HB Alamak, saya tak ingat pula HB berapa. Tapi nanti saya akan cek semula dan saya akan cuba jawab secepat yang boleh lah. Saya akan jawab dan kita akan berikan jawapan tersebut dekat Facebook nanti, insyaAllah kita akan jawab. Okey. Okey, so selain daripada yang ni saya rasa tak ada lagi soalan Tapi jangan risau sebab kalau anda ada sebarang persoalan nanti kita boleh jawab. Anda ada soalan boleh tanya terus dekat kita punya nombor customer service. InsyaAllah kami akan jawab dekat situ. Anemia boleh menopause awal ke? Okey. Sebenarnya menopause tu tadi, bila kita cakap pasal menopause, dia lebih berkaitan dengan hormon. Okey. So kalau anemia ini pula kita sentuh lebih kepada sel darah merah itu tadi. So apa yang saya faham dekat situ, mungkin kurang tepat kalau kita nak cakap menopause tu disebabkan oleh masalah anemia. Mungkin ada masalah lain. So bila anemia tadi lebih menjurus kepada masalah sel darah merah ataupun kurang HB. Okey. Ini admin dah letak link. So kalau anda sebarang soalan boleh terus tanya dekat situ. Ini tadi nutritionist Fana dah tolong jawabkan. Terima kasih Kak Fana tolong jawabkan. Bacaan HB yang paling tinggi 16, normal. Maksudnya 14 tu masih normal lah, alhamdulillah. Okay, thank you nutritionist Fana. Okay, so saya nak masuk kepada kita punya testimoni pengguna yang dah cuba avail e-chlorophyll sebelum ini. Yang pertama masalah keletihan. Saya cakap tadi, masalah keletihan adalah salah satu simptom yang kita boleh tengok ada dalam orang-orang anemia. Dia mudah letih, mudah lesu sepanjang hari. So, bila dia ambil e-chlorophyll, badan mula berasa cergas dan ringan. Avail e-chlorophyll terbaik. Ya betul, memang terbaik. Yang kedua pula, selama 2 tahun mengalami masalah badan mudah letih, lepas dah amalkan avail e-chlorophyll selama sebulan, alhamdulillah lebih bertenaga dan tak lagi rasa lesu. Tengok. So disebabkan sebenarnya kita punya avail e-chlorophyll, salah satu bahan yang kita gunakan dia ada purina. So bila minum, saya rasa ramai yang boleh relate, bila minum memang kita rasa berangin macam makan gula-gula getah. So bila je rasa minti tu memang kita terus automatik rasa lebih cergas, lebih fresh. Nafas pun ada juga testimoni itu. Masalah tekanan darah rendah, pening kepala. Alhamdulillah dapat merasai perubahan yang ketara. So dia punya masalah tekanan darah rendah pun dapat diatasi dengan avail e-chlorophyll tadi. Memang hebat. Kalau anda tak cuba, anda tak tahu. Kena try. Kalau tak try, anda rugi. Sebab apa rugi? Sebab kita ada promosi sekarang ni. Jadi saya sentuh mengenai promosi tu. Okey, testimoni seterusnya. Penyakit anemia. Inilah exactly apa yang saya kongsikan dengan anda semua untuk malam ini. Mudah letih, pucat dan tak bermaya. Tapi lepas dah amalkan e-chlorophyll, dah tak ada gejala dan apa yang menggembirakan, dapat melakukan kerja seharian tanpa rasa letih dan pening. Betul. Bila kita letih ni, kita nak buat kerja pun tak bermaya tau. So, bila kita tak buat kerja,
Dekat situ kita secara tak langsung dah menyusahkan diri kita dan juga menyusahkan orang lain. So, selagi boleh kita cubalah atasi. Bukan kita nak penyakit ni, tapi kalau boleh kita atasi. Macam mana nak atasi? Ambillah Avid E-Chlorophyll. InsyaAllah dapat membantu menaikkan tahap kecergasan dan dapat, kalau ada yang masalah HB rendah tu, mungkin dapat atasi juga. InsyaAllah. Masalah angin dalam badan, mulut berbau. Mesti cakap tadi, kalau minum Avid E-Chlorophyll ni, dia ada rasa angin, macam makan gula-gula getah. So, selalunya kalau kita tengok iklan-iklan makan chewing gum kan, bila dia akan makan chewing gum sebelum dia nak keluar dating, nak keluar pergi kerja. Sebab apa? Dia tak nak ada masalah bau mulut. Avid E-Chlorophyll dapat juga atasi masalah mulut berbau. Hebat. Macam-macam masalah dapat kita atasi. Okey. So, kita dah sampai pun ke penghujung. So, ini adalah poin-poin penting yang saya nak anda take note. Kalau boleh tulis lagi bagus. Ambil gambar pun boleh. Sekejap saya nak minum air boleh tak? Haus pula. Sekejap Okey. Poin yang pertama, kenal pasti kalau anda ada sebarang gejala. Gejala-gejala yang saya kongsikan tadilah. Kalau ada masalah-masalah tersebut dan berlarutan, berlanjutan, anda boleh buat blood test. Tengok HB rendah ke tidak. Kalau rendah tu maksudnya anda mungkin ada masalah anemia lah. Poin yang kedua yang penting adalah makanan harian yang anda perlu ambil, perlu ubah suai, perlu elak. Apa yang anda perlu ambil? Protein macam animal base, daging ayam, ikan, organ dalaman, paru kan. Paru kalau dapat makan nasi lemak sama paru apa, terangkat rasa. Kemudian selain pada animal base, plant base pun anda kena ambil juga. Plant base contoh macam tempe, tahu, even sayur pun ada juga zat besi. Ubah suai apa? Ubah suai ambil vitamin, sumber makanan-makanan yang tinggi dengan vitamin C semasa pengambilan protein. Elakkan 3 perkara. Kalsium, tannin dan juga phytate. Elakkan 3 perkara ini, jangan ambil semasa makan makanan utama supaya zat besi dalam makanan-makanan itu tadi kita dapat diserap masuk ke dalam darah dengan lebih baik. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali adalah ambillah Avid E-Chlorophyll sebagai langkah pencegahan. Mencegah lebih baik daripada merawat. Lebih-lebih lagi kalau sekarang ni kita hidup dalam zaman PKP. Saya cakap zaman kenapa? Sebab saya rasa PKP ni on off. Kejap ada, kejap tak ada. Kita pun tak tahu bila pandemik ini akan berakhir. So, kita perlulah jaga badan kita supaya kita sentiasa sihat. Sebab apa? Saya ada nampak semalam dekat Facebook ada seorang doktor di hospital kerajaan lah. Dia kongsikan tentang situasi di hospital kerajaan sekarang sangat-sangat penuh, sangat-sangat kalau kita tengok mungkin kita boleh panik kot dengan COVID lebih-lebih lagi. So dia cakap apa? Kita tak boleh sakit. Kita kalau boleh jangan jatuh sakit langsung. Sebab apa? Kalau kita jatuh sakit, kita perlu pergi klinik, kita perlu keluar rumah, kita perlu pergi hospital, kita akan terdedah kepada virus COVID-19 ini. Kalau boleh duduklah kat rumah. Kalau mana yang tak perlu keluar rumah, dapat work from home. Mana yang boleh masak sendiri, masak, jangan tapau. Kalau tapau pun mungkin guna delivery sahaja. Adalah pesanan khidmat masyarakat sikit daripada saya. Okey, so itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, so itu saja proposal daripada saya. Mungkin admin boleh share screen untuk saya sambung sikit lagi. Okey, ada soalan. Kalau tak ambil langsung sayur, bergantung pada klorofil saya boleh ke? Sebagai nutritionist, ya betul. Klorofil ni boleh membantu. Tetapi lebih baik kita akan advise, kita akan beri nasihat yang sebaik, yang terbaik adalah kita ambil makanan yang seperti biasa. Buah-buahan, sayur-sayuran, kena ambil juga dalam makanan. Klorofil ni membantu, ya betul membantu. Tapi ia adalah suplemen tu makanan tambahan.
Dan kalau kita cakap tentang buah-buahan, sayur-sayuran ni tadi, sayur-sayurannya bukan ada klorofil semata-mata. Bila kita ambil sayur-sayuran, kita ada juga nutrien-nutrien yang lain yang juga sama penting untuk fungsi tubuh badan kita boleh bekerja seperti biasa. Soalan seterusnya, kenapa minum klorofil boleh jadi gula dalam badan tinggi juga? Okey. Yang pertama, kita kandungan antara bahan-bahan yang ada dalam klorofil ni adalah artificial sweetener, pemanis. Macam stevia dan saya tak ingat lagi satu apa dia, isomaltitol tak silap. Okey, so kedua-dua perkara ini dia tak ada kalori. Betul, isomaltitol. Saya tak salah. Dia tak ada kalori tapi dia memberikan rasa manis. So kalau kita ambil semasa perut kosong, kemungkinan klorofil itu boleh menyebabkan gula dalam tu diserap terus ke dalam darah. So bila dia serap terus, gula pun naiklah, tak cantiklah gula dekat situ. So yang sebaiknya adalah klorofil ni kita minum selepas makan makanan utama. Maksudnya makan dulu makanan macam biasa, bila dah sudah makan baru top up minum klorofil. So bila kita dah ambil makanan dulu, dia punya bacaan gula tu tak naik secara mendadak. Maksudnya bila dah ambil makanan, gula nak naik, dia ada kawal kat sini. Bila dah ambil makanan kan, gula nak naik pun ada barrier. Kalau tak ada makanan, gula akan naik terus. Sebab itulah bacaan gula boleh naik terus tinggi disebabkan klorofil tu tadi. Sebenarnya klorofil tu tak boleh sebabkan gula naik tinggi pun yang sepatutnya lah. Itu adalah salah satu cara lah yang saya boleh nasihatkan untuk anda semua.